Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada hari ini saya akan sambung tajuk nisbah trigonometri bahagian ke-6. Jadi pada hari ini kita akan fokuskan kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Okey, apa maksud menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah maksudnya awak akan jumpa soalan problem solving. Soalan problem solving macam mana ni? Soalan yang mempunyai situasi, dia akan bagi ayat panjang-panjang ke awak. Kebiasaannya soalan macam ni awak akan tinggalkan sebab awak dah set dalam kepala awak soalan ni susah dan awak tak akan faham. Jadi hari ni saya akan bagi dua contoh sahaja, sikit je, untuk awak tahu macam mana kita nak keluarkan maklumat dan cuba menjawab soalan ni seringkas mungkin untuk awak faham. Baiklah, jom kita mula. Contoh 1. Ini saya ambil contoh dalam buku teks ya. Okay, kita tengok contoh 1. Gambar rajah di sebelah menunjukkan satu tangga yang disandarkan pada dinding. Ia membentuk suatu segitiga bersudut tegak PQR. Okey, jadi awak nampak kat sini ada segitiga PQR. Jika tinggi, okey, sekarang bila awak baca soalan, awak dapat maklumat, awak terus transfer keluar yang tempat awak faham. Sekarang dia kata jika tinggi QR, maksudnya panjang QR adalah 2.5 meter. Jadi awak akan cari mana QR. Okey, di sini adalah QR, jadi label 2.5 meter. Hitungkan panjang tangga PR dalam meter. Sekarang dia nak P ke R. Jadi inilah soalan yang hendak dijawab. Okey, awak faham? Soalan yang hendak dijawab. Baiklah, sekarang saya nak awak keluarkan. Ini adalah segitiga bersudut tegak kan? Okey, saya nak awak lukis balik. Saya tak nak gambar tangga dengan dinding ni mengganggu fikiran awak. Okey, jadi kita lukis balik. Yang mana ini adalah P, sini adalah R, ini adalah Q, sudut 90 darjah. Yang mana R ke Q kita tahu adalah 2.5 meter. Dan lepas tu, apa lagi maklumatnya? Okey, ada maklumat kat sini ada sudut ataupun mata 50 darjah. Baiklah. Baiklah. Yang soalan sekarang dia tanya PR, betul kan? PR. Okey, saya lukis satu segitiga yang lain. Kita nak kacau yang bawah tu. P, R, Q. Yang mana sini adalah 2.5 meter. Bila sini adalah sudut 90 darjah, automatik sini adalah hypotenuse. Baiklah, kalau awak tengok soalan ni, dia nak nilai hypotenuse, betul tak? Kalau nilai hypotenuse, kita tahu formula asal untuk mencari hypotenuse adalah H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi sekarang ni kalau kita nak gantikan, H adalah PR sama dengan A 2.5, B berapa? Kalau awak nak gunakan formula ini untuk cari H, A dengan B, awak wajib tahu nilai. Tapi sekarang awak hanya ada satu nilai sahaja.
Bila ada satu nilai sahaja, awak tak boleh nak gunakan formula H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Bila tak cukup maklumat macam ni, awak perlu gunakan sin, cos dengan tangent, yang mana awak kena tengok dalam soalan tu ada tak diberi nilai sudut. Dekat mana-mana lah. Jadi awak nampak yang dia beri sekarang adalah nilai sudut 50 darjah. Bila ada nilai sudut 50 darjah, ingat balik sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Jadi kita tengok balik. Baiklah. Dekat sini adalah mata awak. Sudut awak 50 darjah. Okey, yang setentang dengan 90 darjah ini adalah H. Baiklah. Sekarang setentang dengan mata ini adalah huruf T. Yang sebelah dia pula adalah S. T ingat balik adalah sisi bertentangan, S adalah sisi bersebelahan. Bila awak dah ingat benda ni, ingat benda yang awak dah hafal sebelum ni. Apa benda? Saya takut hantu. Kalau saya hantu apa? Tak takut sangat. Baiklah, kita balik pada soalan. Okey. Sekarang ni saya gunakan line sikit. Ini adalah soalan. Ingat, ni berdasarkan kat sini, ini adalah soalan. T adalah maklumat yang diberi dalam soalan. S, ada tak maklumat? Tak ada. Maksudnya sekarang ni tak ada. Okey, maaf. S kat sini tak ada kaitan. Bila tak ada kaitan, saya nak awak tengok yang sebelah sini. Ni, yang sebelah sini. Saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, awak tengok. Kalau ada huruf S, awak terus pangkah. Okey, K kat sini ada S, pangkah. T kat sini ada S, pangkah. Bila dua ni kita dah pangkah, kita tahu, oh maksudnya kita akan gunakan sin. Okey, kita akan gunakan sin. Jadi, sin X sama dengan T over H. Sin X sama dengan T over H. Yang mana sin X ni merujuk kepada sudut kan. Jadi berapa sudut mata kita? 50 darjah. Sama dengan T kita berapa? Ya, 2.5. H kita apa? Okey, PR. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak cari nilai PR? Okey, maksudnya PR kat bawah kan? Pindah sebelah. Sekarang ni awak kena fikir. Kalau kat sini ada satu benda ni sin 50 ni satu benda. PR ni satu benda. Kita nak bawa PR naik atas kan? Okey, awak kena ingat bila macam ni, dia tukar tempat. PR naik atas, sin 50 yang pergi bawah. Jadi, PR sama dengan 2.5 bahagi sin 50. Baiklah, sekarang awak tekan calculator, awak akan dapat berapa? Kalau awak tekan calculator, okey, PR sama dengan 3.26351.822.333. Tapi sekarang awak kena check balik ada tak ataupun syarat-syarat yang jawapan yang dia nakkan. Kalau dia tak ada bagi apa-apa syarat, awak boleh ambil 4 tempat perpuluhan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok soalan, dia kata nyatakan jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan. Apa maksud 2 tempat perpuluhan? 2 nombor selepas titik perpuluhan. Jadi kita cek dekat jawapan yang awak dapat tadi. Okey, lepas titik perpuluhan 2 dengan 6. Jadi 1, 2. Gariskan yang 6, tengok sebelah. Nak kena tambah tak? Tak perlu. Jadi jawapannya adalah 3.26 meter. Jadi PR sama dengan 3.26
Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Yang ini saya ambil daripada buku teks. Semua contoh saya ambil daripada buku teks. Contoh 16 kalau dalam buku teks. Raja di sebelah menunjukkan kuboid A, B, C, D, E, F, G, H. Diberi bahawa, bila awak dapat maklumat, tengok. Kalau maklumat tu tak ditulis lagi pada gambar raja, awak akan tulis. Tapi kalau dah tulis, tak apa. Diberi bahawa BC, panjang garis BC adalah 8 cm. CH sama dengan 5 cm. Baiklah, dekat mana lagi awak rasa 5 cm selain daripada CH? Ya, B ke G ni pun 5 cm, D ke E 5 cm, A ke F 5 cm. Itu yang awak kena faham bila dia berakikan maklumat dekat awak. Seterusnya, diberi dan tinggi HE adalah 4 cm. Bila H ke E adalah 4 cm, kita tahu mana lagi nilai 4 cm? Ya, D ke C pun 4 cm, AB 4 cm, FG pun 4 cm. Baiklah, sekarang faham? Bagus. Seterusnya, jika segitiga bersudut tegak FGC. Sekarang, cari mana segitiga FGC. FGC. Dia maksudkan segitiga yang warna kuning dalam kuboid tu. Hitung nilai apa? Sudut. Ingat ya, ini adalah simbol sudut. Okey, sudut. Sudut apa? Okey, tengok balik. FCG. Saya kata kalau nak tahu sudut tu kat mana, tengok apa? Tengok huruf yang kat tengah. So, sekarang huruf C. Jadi, sudut kita kat mana? Okey, sudut kita kat sini. Kalau awak rasa segitiga ni, awak rasa susah, pelik dalam tu, keluarkan. Keluar. Apa maksud keluarkan? Kita lukis balik elok-elok kat luar untuk bagi awak faham. Okey, ini adalah segitiga bersudut tegak yang kat dalam tu yang warna kuning. Kat atas ni huruf F. Bawahnya adalah G. Okey, dan sini adalah C. Dia tanya hitung nilai sudut FCG. Jadi sekarang dia nak tahu nilai mata kat sini. Okey, kita andaikan sini adalah X. Bila apa? Okey, setentang dengan 90 darjah kita tahu ini adalah hipotenus. Untuk mencari nilai sudut, untuk mencari nilai sudut bagi dalam segitiga bersudut tegak, awak mesti tahu nilai dua garisan. Nilai dua garisan, tak kisahlah F ke G ke, G ke C ke, F ke C ke, tak kisah. Asalkan awak tahu dua nilai garisan ataupun dua nilai sisi bagi segitiga tu, awak dah boleh jawab soalan ni. Jadi sekarang kita akan cek, garisan mana yang awak dah tahu nilainya supaya awak boleh jawab soalan ni. Berdasarkan maklumat yang kita dapat, kita tahu FG adalah ketinggian bagi kuboid ini dan diberitahu tinggi HE sama dengan 4 cm. Jadi automatik FG pun akan jadi 4 cm. Jadi, ada lagi tak maklumat lain yang boleh membantu awak? Ada tak? G ke C ada tak nilai dia? F ke C ada tak nilainya? Okey, tak ada. Bila tak ada nilai FC dengan GC, awak tak dapat nak jawab soalan ni. Tapi awak still boleh jawab kalau awak perhatikan, tengok betul-betul maklumat yang dia bagi tadi. Dia beri BC adalah 8 cm. BC di mana? BC berada di sini. Ini BC. CH sama dengan 5 cm. C ke H adalah 5 cm. Automatik sini pun adalah 5 cm. Sekarang ni saya nak awak keluarkan. Ni,
yang kat bawah ni, yang warna hijau ni. Itu adalah satu segi 4 tepat, betul? Okey. Sekarang saya keluarkan dia, saya letak dekat atas. Okey, yang sini adalah G. Bila sini G, sini akan jadi B, H, C. B ke C berapa sentimeter tadi? 8 sentimeter. C ke H adalah 5 sentimeter. Kalau B ke C 8, G ke H pun mesti 8. Kalau H ke C 5 sentimeter, G ke B pun 5 sentimeter. Apa yang kita nak cerita sekarang ni? Awak tengok. Saya padam. Awak tengok ya, dalam garis segi 4 ni ada garisan apa? Ya, ada garisan GC. Maksudnya kalau saya sambungkan G ke C, dia akan membentuk sebagai apa? Sini adalah sudut 90 darjah. Automatik sini akan jadi ialah hypotenuse. Okey, jadi kita tahu G ke C kita boleh cari nilainya. G ke C kat sini adalah hypotenuse bagi segitiga GBC. Jadi saya padam bagi awak nampak. Ini cerita dia. Jadi sekarang kita nampak H adalah GC. Sekarang macam mana kita nak cari nilai H? Ingat balik teorem Pythagoras. H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, H awak adalah GC. GC kuasa 2 sama dengan A yang mana? 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Betul? Okey, betul. Bila awak kira-kira, awak akan dapat 89. Ini adalah GC kuasa 2. Bila kita pindah sebelah, dia akan jadi GC sama dengan punca kuasa 2, 89. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat, biasanya kalau untuk panjang sesuatu benda, kita akan ambil 2 titik perpuluhan saja. Okey, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 9.43. Jadi kita tahu panjang GC adalah 9.43 meter. Okey, boleh? Faham sekarang? Baiklah. Sekarang ni kita dah dapat. Okey, tadi saya kata kalau nak cari nilai X, nilai sudut, kita mesti tahu dua nilai panjangnya. Saya lukis kat bawah. Saya lukis balik. Sebab situ dah banyak sangat. Sini ada sudut 90 darjah. F, G, C. Okey, yang mana? Okey, kita tulis dulu maklumat dia semua. 4 cm. Sini kita dapat tadi 9.43 meter. Saya tukar color lain. Warna merah. Ini adalah mata kita. Sebelum tu, yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, ini adalah hypotenuse. So, ini adalah sudut kita. So, ini adalah mata kita. Setentang dengan mata, ini adalah D. Sebelah dengan mata adalah S. Okey, boleh setakat ni. Sekarang, kita tengok. Kita ingat balik, bila awak dah dapat ST dengan H ni, terus saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Tak nak, memang awak akan gunakan benda ni. Untuk tajuk ni, memang awak akan gunakan benda ni. Jadi sekarang, kita tengok. Yang ada maklumat yang apa? T dengan S. H ada maklumat tak? Tak ada. Bila tak ada, kita pangkah terus yang mana ada huruf H. So sekarang, mana yang ada huruf H? Okey, H. Tak nak. K pun ada H. Tak nak. Okey, dekat T ada tak H? Tak ada. Automatik kita akan gunakan tangent. Yang mana? Tangent X sama dengan T over X. Tangent X apa? Yang sudut tadi tu. Yang kita nak cari. Tangent X sama dengan T kita berapa? 4
9.43. Okey, saya nak ingatkan awak, bila saya semak homework awak hari itu, pastikan awak tak tulis nilai unit di tepi ni. Nilai unit. Apa maksud nilai unit? Contohnya, sini awak tulis sini sentimeter. Bila dalam pengiraan untuk sin, cos, tangent, awak abaikan unit. Maksudnya tak perlu tulis unit, hanya ambil nombornya sahaja. Okey, sekarang kita nak X sama dengan tangent pindah sebelah jadi apa? Ya, tangent inverse in bracket 4/943. Ingat, dalam bracket ya, sebab ada dua benda kat situ. Jadi sekarang, bila awak tekan kalkulator, ingat lagi tak macam mana cara nak menekan kalkulator? Ya, bagus. Jadi kita dapat X sama dengan 22.99 darjah, ataupun kalau in detail awak tekan lagi sekali button tu, awak akan dapat 22 darjah 59 minit. Okey, boleh faham? Setakat ni apa yang saya terangkan kepada awak. Saya tak nak bagi banyak, contoh saya bagi 2 saja. Awak ulang balik banyak kali. Contoh yang saya bagi ni insya-Allah awak akan faham. Jadi, untuk ulang kaji, saya nak awak buka buku teks muka surat 123, uji minda 5.1i. Saya nak awak buat soalan 1, 2, 3. Jadi untuk pertemuan kita lagi sekali, saya akan bincangkan macam mana nak menjawab soalan penyelesaian masalah ini. Jadi kalau awak tak buat, awak rugilah sebenarnya soalan ni, sebab kita belajar daripada kesilapan. Okey. Kalau awak menunggu saya terangkan saja tanpa awak tak buat sendiri, awak akan lupa dan awak tak akan faham apa yang awak buat sebenarnya. Jadi tolong buat. Tak apa kalau salah pun, kita belajar. Okey. Jadi setakat itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.